Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, Khamis 21 April 2022. Kabar baik buat rakyat. Sebanyak 1,500 rumah mesra SMJ akan dibina di 73 Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kos pembinaan adalah melalui peruntukan pemberian khas daripada Kerajaan Persekutuan kepada Sabah berjumlah RM125.6 juta yang diumumkan baru-baru ini. Rumah mesra SMJ yang dikenali sebagai Projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT sebelum ini akan dibahagikan sama rata di kesemua kawasan Dun. Keputusan ini seiring dengan inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ memastikan kesejahteraan rakyat termasuk akses kepada kediaman mampu milik. Lebihan peruntukan pemberian khas itu akan digunakan untuk membaiki jalan, jambatan gantung dan infrastruktur lain yang terjejas akibat banjir sebelum ini. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam kenyataan sempena Majlis Berbuka Puasa bersama Pemimpin Bersatu di Kota Kinabalu. Tambah beliau, kenaikan pemberian khas kepada Sabah yang diumumkan secara bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob minggu lalu merupakan permulaan baik untuk Sabah dan ia akan digunakan sebaiknya untuk memanfaat rakyat dan negeri ini. Projek naik taraf Hospital Tawau kini siap 70% dan dijangka disempurnakan sepenuhnya hujung tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Huruk berkata pihaknya memantau rapi pelan mitigasi dan kemajuan kerja yang disasarkan 4% setiap bulan. Tahap kemajuan kerja dijangka terus meningkat mengambil kira pembekalan peralatan mekanikal, elektrik dan teknologi komunikasi serta perubatan mula tiba bulan ini. Punca utama kenapa projek ini lewat siap apabila kita melaksanakan PKP, pihak kontraktor telah mengalami masalah daripada segi pekerja. Jadi sekarang beberapa tindakan intervensi telah diambil di mana pihak kontraktor akan menggunakan lebih pekerja tempatan. Hampir semua kerja struktural dan architectural ini sudah siap. Dato' Arthur memberitahu RTM selepas meninjau Hospital Tawau. Bangunan baru hospital ini berupaya memuatkan 154 katil, dilengkapi blok kecemasan baharu, farmasi pandu lalu, tapak pendaratan helikopter, 6 bilik bedah, 4 bilik endoskopi, 30 unit mesin hemodialisis, klinik-klinik pakar dan auditorium berkapasiti 250 orang. Ia akan menjadi hospital terbesar di pantai timur Sabah dan menjadi hospital rujukan bagi daerah berdekatan. Perkembangan COVID-19, keadaan di semua daerah kekal stabil dengan jumlah jangkitan baru tidak banyak berubah. Semalam jumlah kes masih di bawah paras 100 dengan 83 kes baru, penambahan 4 kes berbanding hari sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, dua daerah mencatat kes baru 2 angka iaitu Kota Kinabalu 13 kes dan Sandakan 10 kes. 16 daerah lagi mencatat kes 1 angka dengan 13 daripadanya antara 1 hingga 5 kes. Bagaimanapun peratusan jangkitan sporadik masih tinggi iaitu 54.2%. Justru orang awam diingatkan tidak lalai mematuhi semua prosedur operasi standard SOP. 80 pesakit baharu berada dalam kategori 1 dan 2, 2 kategori 4 dan seorang dalam kategori 5. Dalam pada itu, 502 orang dilaporkan sembuh, manakala 220 pesakit sedang menerima rawatan di hospital serta pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. 1 kematian turut dilaporkan iaitu di Kota Belud. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB komited memperkasa ekonomi penduduk luar bandar dengan menyediakan peluang menjana pendapatan sekaligus mengurangkan kadar kemiskinan. Ini dapat dilihat melalui usaha KPLB mewujudkan bengkel sarang burung walit di mini estate sejahtera Mesej Kian Dut Pitas.
Menterinya Datuk Jahid Jahim berkata inisiatif KPLB ini sudah menunjukkan impak positif. Seramai 16 orang telah mula full swing menjalankan pertugasan masing-masing. Pendapatan mereka untuk bulan pertama pun sudah memperlihatkan petanda-petanda bahawa tidak lama lagi kita boleh mengatasi pendapatan garis kemiskinan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bengkel sarang burung walit di Mesej Kiandut Pitas. Kemudahan ini mula dibina pada November 2021 dan siap Disember tahun sama dengan kos RM150,000. Hasil usaha sama antara syarikat Reta Birds Nest Pitas Sendirian Berhad dan pejabat daerah Pitas ini diharapkan turut digunakan untuk baik pulih kemudahan di mesej berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Jahid turut menghadiri majlis berbuka puasa bersama peserta Mesej Kiandut Pitas di perkarangan Surau Mesej Kiandut. Lebih 50 anak-anak yatim dan daif disantuni dalam Majlis Iftar Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS di Kota Kinabalu. Mereka yang ditemani penjaga masing-masing menerima sumbangan disampaikan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaradin. Program ini bagi berkongsi rezeki bersama golongan memerlukan, apatah lagi dalam bulan penuh keberkatan ini. Di Sabah ini kita hidup dengan berbagai-bagai etnik, sudah tentu kita perlu mempereratkan hubungan yang sedia ada ini tanpa mengira bangsa, agama, keturunan. Sebab Sabah ini adalah sebuah negeri yang unik dan perlu dipupuk semangat ini untuk memastikan bahawa mereka juga yang kurang bernasib baik dapat merasakan nikmat Hari Raya. Kami sangat-sangat bersyukur pada Allah kerana memberikan kami rezeki pada hari ini dan memberi kami peluang bersama Datuk yang sudi memberi sumbangan. Begitu juga dengan pihak kementerian. First thing, mestilah happy kan sebab kita boleh berkumpul ramai-ramai. So budak-budak pun happy sudah semua kan. So harapan saya insyaAllah semoga Rumah Amal Kasih lebih dikenali dengan more on global, mana tahu on semualah. Para tetamu ternyata teruja dihidangkan dengan pelbagai juadah menyelerakan. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Rudi Awar dilantik sebagai penasihat Persatuan Ahli-Ahli Bersekutu dan Kehormat Jabatan Kesukarelawan Malaysia Rela Negeri Sabah. Perkara ini dimaklumkan ketika kunjungan hormat persatuan berkenaan di Pejabat Datuk Rudi di Kota Kinabalu. Pelantikan ini bagi memperkukuh kerjasama semua persatuan rela di negeri ini sekaligus memperhebat peranan rela sebagai platform membantu rakyat. Dan dengan lantikan Datuk Seri Rudi sebagai pemimpin setempat yang telah lama memang telah melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini. Kita lihat daripada dulu memang beliau tidak mengira agama bangsa ataupun status orang yang dibantu. Jadi saya rasa amat tepat sekali bila persatuan memilih beliau. Ini masanya saya membantu kepada rakyat yang ada di luar sana. Tepat dengan platform yang ada bersama dengan rela. Saya bersetuju dan saya tetap bersama mereka untuk memastikan bahawa persatuan ahli-ahli bersekutu kehormat ini dapat memainkan peranan di bawah Rela Negeri Sabah. Dalam pada itu, Datuk Rudi turut memaklumkan satu mesyuarat akan diadakan dalam masa terdekat melibatkan Presiden Persatuan Rela, Pengarah Rela Negeri dan Ketua Persatuan Rela Daerah untuk berbincang keperluan dan perancangan persatuan. Sandakan merekodkan peningkatan 105.3% kes demam denggi bagi tempoh Januari hingga Isnin lalu. Sebanyak 78 kes direkodkan berbanding 38 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Pegawai Kesihatan Sandakan, Dr. Johari Awang Besar berkata, setakat ini 9 wabak direkodkan berbanding 2 wabak tahun lalu, manakala terdapat 5 lokaliti wabak aktif termasuk 1 wabak tidak terkawal di Kampung Pangeran Galpam. Selain itu, terdapat 13 lokaliti 1 kes dikuatiri menjadi lokaliti wabak baharu, sekiranya mencatat kes kedua dalam tempoh 14 hari ini. Kita boleh memutuskan rantaian melalui menghapuskan pembawa dia. Yang membawa itu nyamuk Aedes. Caranya adalah kita
hapuskan tempat pembiakan, dan kedua kita hapuskan yang dewasa. Itu yang kita buat sekarang ni oleh pihak pejabat kesihatan Sanakan. Jadi saya mohon kepada semualah buat gotong royong kendiri dalam rumah dan luar rumah. Pastikan tidak ada bekas yang air bertakun lama. Dr. Johari memberitahu pemberita selepas program operasi kawalan denggi di Taman Fajar Sandakan. Setakat ini terdapat 1 kematian akibat denggi di daerah ini, melibatkan kanak-kanak berumur 10 tahun dari Kampung Tinosa 2. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah menganjurkan jelajah mini Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ bertempat di Dewan Masyarakat Tawau. Ia bertujuan memberi pendedahan serta menyebar luas intipati Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 secara lebih dekat kepada rakyat. Program dirasmikan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri merangkap Ketua Sekretariat Hala 7 Sabah Maju Jaya, Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Antara pengisian program termasuk retrospektif aspirasi Hala 7 Sabah Maju Jaya dan penyerahan buku ringkasan Hala 7 Sabah Maju Jaya kepada Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Joseph Pang. Turut diadakan forum mini menyentuh 3 sektor utama di bawah inisiatif SMJ, iaitu sektor pertanian, pelancongan dan kesejahteraan rakyat. Balai Seni Lukis Sabah menjadi persinggahan terakhir pameran seni cetakan Jepun 1970-an yang bermula di destinasi pertama GMBB Kuala Lumpur sebelum ke Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah Pulau Pinang. Menurut pengarah Yayasan Jepun Kuala Lumpur, Shimada Seiya, karya dipamerkan adalah menggunakan kertas dihasilkan mengikut tradisi pembuatan kertas Jepun dari bahan-bahan semula jadi. This is an exhibition of the 50 print works created the 1970s or later. At that time, the printmaking incorporated the new techniques, which is the incorporating the image of the photography and also incorporating to the other material like metal or wood. Antara karya tarikan utama pameran ini adalah hasil Tetsuya Noda, penerima hadiah utama antarabangsa pameran cetakan duit tahunan antarabangsa ke-6 pada tahun 1968. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan amalan memakai pelitup muka sebagai perlindungan diri. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia berusaha tidak sejiwa untuk capai cita-cita.